Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini, di mana pada malam ini bermulalah tajuk kita di peringkat yang ketiga daripada hukuman yang dilaksanakan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Yang pertama dahulu kita mulakan dengan menampakkan alat pemukul di rumah kita, tuan-tuan. Ini adalah langkah yang pertama, dengan menggantungkan rotan ataupun lidi ataupun alatan lain, bulu ayam dan sebagainya lah. Tujuannya tidak lebih hanya untuk menakut-nakutkan sahaja. Kemudian pada minggu yang lepas kita berpindah pada peringkat yang kedua, iaitu dengan memegang telinga. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Busr, yang telah kita baca pada minggu lepas. Lalu pada malam ini bermulalah peringkat akhir sekali, iaitu peringkat pukul, peringkat rotan, yang mana kita nak melihat apakah ada adab dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh ibu bapa sebelum mereka mengambil langkah terakhir ini, iaitu menggunakan kekerasan ataupun merotan anak-anak ini. Jadi tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa langkah yang ketiga ini adalah kerana anak-anak tidak takut pada alat yang telah digantung dulu. Ini sebenarnya langkah yang ketiga ini adalah kerana anak-anak tak takut lah. Mereka tengok biasa aja gantung rotan atau alat minyak itu nampak biasa. Setengah anak-anak dia pergi buang pula. Kadang-kadang segelintir anak-anak dia cuba pula rotan diri dia dengan alat tadi. Test sendiri, bahan betih dia sendiri tengok. Nak suruh aku takut? Aku tak takut, dia kata. Ini nak sebut bahawa langkah yang kita nak sebut malam ni, bila langkah menggantungkan alat minyak dok guna dah. Tak ada anak kita tak takut dah. Hari-hari duk tengok alat minyak tu. Kita gantung pun nak boleh kepada gantung tu dah 15 kali dah tukar. Dah gantung sekali bakar, gantung sekali rupih, gantung sekali buang, gantung sekali ada keadaan dia sipang, dia sembunyi, dia susut, menyebabkan kita 15 kali tukar dah. Ini kalau terjadi kes-kes sebegini tuan-tuan, iaitu kes anak-anak tidak takut melihat kepada alat minyak itu, lalu tidak takut juga banyak kali dah mak ayah pegang link, tak ada apa-apa dah. Link nak rabik dah pegang ke dia dah. Banyak kali dah mak ayah pegang link suruh beringat, beri nasihat, tapi tak guna juga cara yang kedua. Maka barulah hari ini kita nak bawakan tajuk kita yang ketiga ni, iaitu apabila anak-anak sudah masuk ke dalam peringkat degil,
mereka tidak takut pada alat minyak dan juga tidak takut dengan pegang telinga dia, maka marulah tuan-tuan datangnya perangkat memukul anak-anak yang mana perlu ada kaedah dan syarat-syaratnya. Jadi syarat yang pertama pada malam ini dan tajuk kita ini ialah memastikan permulaan pukulan ketika anak mencapai 10 tahun. Ini yang pertama sekali kita sebut malam ni. Walaupun kita tak nak kes-kes begini berlaku, tapi untuk mengobat keadaan yang sudah parah ini, lalu kita benarkan di sisi syarak membenarkan anak-anak dipukul, tapi hendaklah bermula ketika anak-anak 10 tahun. Jadi ini yang melibatkan pada agama, tuan-tuan, yang amat malang dan menduka citakan kita pada hari ini. Ibu bapa memukul anak di bawah 10 tahun. Kita boleh buat soal selidik, kita boleh tanya budak-budak sekolah rendah, ayah pernah pinyak tak? Tak. Masing-masing kata pinyak mainan biasa dah, bilo semua dekat tidak. Itu banyak kes yang kita temui, anak-anak sudah pun dipiak bawah pada 10. Kita sebutkan bahawa perbuatan itu adalah salah dan berdosa menurut agama kita, tuan-tuan. Ini yang kita nak tegahkan pada malam ni. Piak budak bawah 10 berdosa, salah, walaupun mak dia, walaupun ayah dia, tapi tak cukup masa lagi, tak cukup masa lagi. Bawah pada 10 bukan masa piak, bukan masa pukul. Kerana itu bila kita melanggar pada peraturan ini, bermakna kita telah pun silap dalam pendidikan dan kita berdosa dengan membuat perbuatan demikian, tuan-tuan. Ini adalah berdasarkan kepada hadis yang telah kita bacakan dulu, tuan-tuan. Mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, hadis yang sanadnya hasan, mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Maksud hadis ini, perintahkanlah anak-anak kamu mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Ini sandaran ulama yang mengatakan bahawa pukulan mesti bermula ketika anak-anak sudah pun masuk 10 tahun. 10 tahun darjah 3 lah. 10 tahun yang kita maksudkan di sini ialah darjah 3. Tahun yang ke-10 dia panggil, bukan cukup 10 tahun. Bukan maksud cukup 10 tahun baru bedah. Tahun yang ke-10 itu maksud 10 tahun di sini, tahun yang ke-10. Hari jadi dia yang ke-10, iaitu darjah 3 lah. Hari jadi dia yang pertama masa dia lahir di hospital, yang tu hari jadi dia yang pertama. Hari jadi yang kedua tahun depan tu. Jadi hari jadi yang ke-10 tu mana umur dia darjah 3. Situ baru hari jadi dia yang ke-10. Ni umur dia dah masuk kepada 10 tahun, tuan-tuan. Jadi kenapakah Islam kita ini tak melihat ke anak-anak yang masih kecil ini sakit, kena rawatan, kena piak? Islam tak nampak ke benda ni? Nabi kita tak kesian ke budak-budak? Padahal dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kesian sangat ke budak-budak. Hadis yang lain kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, lalu dia dengar budak menangis dengan mak dia tengah sembahyang di belakang. Nabi rekah bacaan. Nabi sembahyang rekah, tak baca panjang kerana kesian budak menangis kerana mak sedang sembahyang.
nampak sangat dalam hadis lain Nabi kesian ke budak-budak ni tuan-tuan. Bahkan kita dapati bagaimana Nabi SAW menganggap bukan ajaran Islam orang yang tak kesian kepada budak-budak tuan-tuan. Bahkan kita dapati banyak lagi dalil dan bukti bagaimana Nabi SAW kesian budak-budak ni. Hak tak cukup umur dia dah pergi masuk perang. Ibnu Umar umur 14 minta masuk perang Uhud. Nabi kata dah cukup umur balik ni budak-budak jangan pergi. Nampak sangat dalam bab-bab lain Nabi dengan budak-budak ni kesian sangat tuan-tuan. Banyak kisah-kisah yang membuktikan bagaimana Nabi kita ni amat kasihan pada kanak-kanak. Bahkan Nabi kita ini menyebut banyak perkara tentang tanggungjawab yang perlu dibuat kepada kanak-kanak tuan-tuan. Tapi kenapa pada malam ini dia benarkan pukul, dia benarkan pihak? Ni soalan ni yang timbul ni. Kenapa dalam kes lain nampak kesian sangat Nabi dengan budak-budak, tapi dalam kes ni nampak ada kekerasan sikit nampak. Ini persoalan yang bermain di dalam benak dalam kepala otak kita ni. Kenapa dalam kes ni nampak tak ada kira percaya Nabi ni dalam hal ni, nampak tegah sini. Kenapa? Ini persoalan yang cuba untuk kita lihat tuan-tuan di sebalik arahan Nabi supaya ibu bapa pihak anak-anak yang tidak semayang apabila sudah mencapai umur 10 tahun tuan-tuan. Kenapa terjadi demikian? Jawapan yang mudah tuan-tuan. Kerana ia adalah lalai pada tiang agama. Itu jawapannya. Lalai pada tiang agama. Kerana dia ni dah nak besar dah, nak berada dalam masyarakat dah. Kalau tak ada tiang nak gantung pada dia ni. Mana kalau tidak memayang ni tak ada tiang ke bagi. Tak ada tiang kok mana tak ada boleh bangun lah dia. Tak urut nak bangun ke bagi. Nak urut diri tak urut. Orang tak ada tiang. Sebab itu dia sekarang ni mempermainkan tiang. Kalau yang main pada dinding tak apa lagi. Kita boleh lagi kira cara. Kalau yang main atap tak apa lagi. Kita boleh kira cara lagi. Ni yang tiang. Hak asah. Asah dia nak membesar warna tak ada tiang. Kalau tak ada tiang tak boleh nak bangun. Nak bangun macam tak ada tulang belakang. Orang tak ada tulang belakang pun nampak duduk atas latah, duduk atas katil, cacat lah. Kalau tak ada tulang belakang kok cacat lah. Kerana itu peringkat ini Nabi SAW mengambil arahan yang tegas. Kerana dia menganggap bahawa mempermainkan tiang agama dan rukun yang paling asas sekali dalam kehidupan, iaitu semayang tuan-tuan. Percayalah bahawa asas kehidupan kita ialah semayang. Kita kenal tentang kehidupan kita melalui semayang. Kalau semayang tiap-tiap hari, jawapannya jauhlah. Akhlak jauh tuan-tuan. Orang yang semayang ni dia jauh. Cayalah. Latihlah diri kita sendiri. Bila janji orang nak langgar ni berasa salah. Berasa salah kerana kita semayang hari-hari. Bila kita semayang hari-hari nak kita janji orang tak boleh nak pergi, Allah, rasa bersalah. Rasa dalam hati ni. Percayalah kerana ni. Tengok aura semayang tadi tuan-tuan. Jadi orang yang bertanggungjawab kerana semayang punya pasal. Kalau tak semayang tak ada masalah. Janji 5-16 kali tak mari tak ada rasa bersalah. Tak ada rasa pun dan ini baru kita dah buat jenayah pada agama kita orang. Ni percayalah bahawa orang yang semayang tiap-tiap hari 5 waktu, jagalah. Jaga maknanya semayang bubuh dalam waktu dia. Nescaya yang lain terjaga. Kerja dia masuk lewat dia rasa bersalah. Maknanya dia bila dia jaga semayang yang lain pun terjaga. Dia rasa bersalah tak jaga yang lain. Sebab itu Nabi menyuruh supaya kita
jangan sama sekali membiarkan anak-anak dah 10 tahun tak semayang lagi, kerana bahaya tuan-tuan, bahaya. Kerana inilah tulang belakang anak-anak kita yang akan masuk ke pintu gerbang remaja dan akan membina keluarga. Kalau tak ada tiang, tak ada tulang belakang, dia nak gagah atas apa tuan-tuan. Jadi Nabi SAW dalam hal ini tuan-tuan melihat bagaimana berlaku keadaan memperlekeh dan mempermainkan tiang agama yang paling penting dalam kehidupan. Jadi munasabah lah, kalau rotang piak pun munasabah, kerana hal ini berkait dengan tiang, perkara yang paling asas sekali dalam kehidupan tuan-tuan. Yang mana sembahyang inilah antara yang paling awal yang dihisap oleh Allah di hari kiamat. Perkara paling awal Tuhan tanya di hari kiamat, dia tanya hal sembahyang kita. Tu nak khabar. Tu nak tahu bahawa sembahyang paling asas sekali di atas akhirat. Bila-bila yang jadi berat timbangan yang dikira sungguh-sungguh sembahyang. Atas dunia dia tak tengok yang tu. Dia tak tengok. Kalau atas dunia ni dia tanya apa? Iklan kik-kik tu 5 perkara tak? Mu ada ke tak tak? Mu ada tak? Mu ada tak? Kredit apa benda tak? Itu macam-macam itu atas dunia. Di akhirat sembahyang dia tanya yang tu dulu tuan-tuan. Kerana itu kita sayang dak anak kita penuh ni. Kita tanya selalu dah malam ni, kita sayang dak anak kita ni, kita sayang ke tak? Kalau kita sayang, kita pastikan dia sembahyang. Kerana inilah soalan yang pertama sekali yang mana disoal, dihisap manusia di hari kiamat, ialah mengenai sembahyang dia tuan-tuan. Kalau kita sayang, biarlah kita jadikan peraturan yang telah disebut oleh Nabi ini sebagai salah satu daripada perkara yang perlu diutamakan ini. Oleh kerana itulah Nabi SAW dalam hal ini tuan-tuan, dia tidak mengizinkan kita memukul mereka ini sebelum umur 10 ini. Kerana dikira sebelum umur 10 ni boleh lagi dengan cara cakap, dengan cara khabar boleh dengar lagi. Bila dah umur 10 ni kerah dah. Ni kalau kita dak tiang yang betul ni, boleh mengamuk dia, boleh lawan kita semula. Sebab itu Nabi SAW tak izin lagi sebelum 10 dia belum kukuh lagi, dia tak jadi orang molek lagi. Kerana itu jangan piak tak apa, orang bawah ada 10 ni jangan piak lagi tak apa, dia tidak mengancang lagi, dia tidak bahaya lagi. Umur ada bawah 10 ni mana belum bahaya lagi tuan-tuan. Tak ada kita bunyi bawah pada 10 rogo orang, tak ada. Takat ni tak ada. Baca surat khabar balik, tengok internet, ada kes bawah 10 tahun rogo orang dah? Tak ada. Biasa 10 ke atas ni, ada 3 ke atas. Ni dia kira dah ada kemahuan, dah ada dah keinginan nak jadi orang dah dia. Nak jadi orang dah. Bawah pada 10 ni dia turut je. Mak dia suruh apa dia turut. Mak itu pekat bawah pada 10 ni masih lagi jangan rotang, boleh lagi dengar kata, masih lagi boleh mikir dengan cara kita menasihat tuan-tuan. Lalu Nabi SAW menganggap bahawa bawah pada 10 bukanlah waktu yang sesuai untuk kita merotang anak-anak tuan-tuan. Oleh kerana itulah lebih lagi perkara yang melibatkan kehidupan harian, maka yang ini amat disuruh jangan rotang. Perkara berkait dengan kehidupan. Kalau semayang pun tak boleh rotang bawah pada 10, hal lain kau tak boleh rotang. Kena faham molek malam ni tuan-tuan. Kalau lah semayang pun tak boleh, tak semayang bawah pada 10 tak boleh rotang, maka kehidupan pun tak boleh.
poteng sekolah tak pergi. Wak demang gitu. Wah, benda belo kawan tu tak. Tak boleh. Mayang pun tidak beri watang bawah pada 10. Kita beda kerana tak pergi sekolah. Beda kerana waktu poh makannya. Tu beda pula kerana lambat tidur. Malam tak tidur. Beda. Beda pula kerana pecah pinggang. Beda pula kerana pecah pasu hak mahal. Bubuh pasu tempat orang mari. Ada orang bubuh pasu dah jambang. Bubuh tempat orang mari. Muka pintu pun. Anak pun mau apa lagi. Main jatuh pasu. Beda. Jawapannya semua itu adalah salah. Memukul anak-anak bawah pada 10 kerana keduniaan, kerana kehidupan. Kerana ini salah. Tuan-tuan kena dengar malam ni ibu bapa, bahawa memukul anak-anak kerana sebab-sebab keduniaan bawah umur 10 adalah amat salah, tidak diizinkan sama sekali dalam agama kita ini. Begitu juga yang melibatkan kepada akhlak sama juga. Yang melibatkan pada akhlak pun sama juga. Bawah pada 10 tak boleh pukul walau akhlak buruk. Caruk semua tu. Duduk di rumah tu caruk semua. Belajar mana tak tahu. Itu ambil watap. Beda. Kawan baru 7 tahun. Tak boleh. Semayang pun tak boleh. Apatah lagi yang melibatkan pada akhlak. Ini akhlak buruk. Kelahi saja. Cuti sekolah. Tinju saja adik dia tu. Tengok wrestling tu. Tinju adik dia. Kabur. Ini beda. Umur baru 8 tahun. Ni. Kita sebut bahawa kalau semayang tak boleh pukul lagi, maka buruk akhlak pun tak boleh jamuh lagi. Mereka kena betul dengan mulut. Dengan bergalingnya baru. Galingnya kabur ke dia. Itu. Ni buruk akhlak. Mereka masih budak-budak kecing ngata. Kecing ngata dah kereta kecing juga. Itu nak kabur ni tak boleh pukul lagi ni bawah pada 10 ni. Ni akhlak buruk ni kita panggil ni. Kotorkan pakaian. Atau pakaian ataupun mengamuk, tarik baju mok dia, cari dulu. Belah baju mok duk mengamuk. Tak beli mainan dia. Tak boleh tu kapal terbang dia. Dia gantung ke kocek mok tu habis. Cari habis dia. Nak kata ini dia kata tak boleh. Pekak yang masih kecil lagi. Tengok baru umur 6 tahun. Baru umur 6 tahun pekak ni ambil beru besi. Kemudian beru kereta ayah dia. Habis galuh habis kereta dia. Tak boleh beda lagi pekak ni, tak boleh lagi ni. Nak kawal dari segi akhlak dan perangai tak boleh lagi, bukan masa dia lagi tuan-tuan. Kemudian lagi samalah yang melibatkan pada pendidikan. Pendidikan mana tak apa ABC. Nak beda kawan tu. Tak mengenal. Tak mengenal alif betul. Habis. Jing mata satu dah kenal dah. Jing mata buta kau tak kenal. Nak sebut kalau siapa pahak baru nak mengenal budak umur 6 tahun. Bedah. Ini salah. Yang mana kita sebutkan malam ni tuan-tuan. Apabila Nabi memulakan bedah 10 tahun kerana mayang, ini bermakna semua kih lain selain pada semayang. Dia ada perkara yang kedua penting berbanding dengan sembahyang yang amat, yang mana kita sebut perkara yang asas yang amat penting dalam kehidupan anak-anak ini. Jadi oleh kerana itulah kita kena faham dengan sebetul-betulnya dalam kes ini tuan-tuan. Dan kita kena bersabar, kena tahan sabar, kena berhati-hati dalam hal ini dengan budak-budak ni. Bawah pada 10 tahun kita yang kena tahan ni. Kita yang kena sabar. Nak rotang setara mana pun jangan siapa beda kawan tu, jangan. Ni masalah ni yang kita dapati kematian berlaku pada anak-anak di bawah 10 tahun.
Kita tengok keganasan yang terjadi, mengpijuk buduk, tendang buduk, kih-kih yang lain lagi, apa pendarahan otak. Bukan orang jauh, orang Terengganu kita sendiri buat kerja jahat gini. Kita dapat kih-kih siapa mati, bayi pun ada juga. Ni hal-hal yang tak mengaji ni, kita panggil ni tak mengaji ni. Tak dengar Nabi dia kata apa benda ni, tak mengaw ambil perhatian apa benda Nabi dia ajar dalam ajaran agama, kerana ikut pada setan, ikut kepada kemarahan yang menyebabkan anak-anak menjadi mangsa, dan banyak kes-kes yang melibatkan pada kemalangan dan juga kecederaan kepada anak-anak ini, tuan-tuan. Lalu kita nak melihat lagi bagaimana Ismail ibn Sa'id pernah bertanya Imam Ahmad, tuan-tuan. Di mana kata Ismail ibn Sa'id, sa'altu Ahmad amma yajuzu fihi darbus sabiyya ala sarah. Ini kita nak tengok pandangan para ulama pula. Kalau Nabi kata pun kita tak berapa puas hati, kita tengok ulama pula faham macam mana. Kata Ismail ibn Sa'id, aku bertanya Imam Ahmad mengenai keharusan memukul anak-anak kerana sebab semayang ni. Jawab Imam Ahmad, iza balagha asyrah, kalau nak pukul kerana semayang, dia pastikan 10 tahun dulu. Kata Ahmad. Tu ulama pun sama dengan Nabi kita, tak ada perbezaan langsung. Nak pukul biar 10 dulu, kata Imam Ahmad. Faqala wa qala inna Aba Abdullah qala al-yatim yu'addab wa yudrab darban khafifan. Lalu kata Imam Ahmad lagi, bahawa Abu Abdullah berpesan bahawa anak yatim yang masih belum balik lah, anak yatim. Bila sebut anak yatim ni, anak-anak yang tidak ada bapa, umur dia belum balik. Walaupun kita sayang anak yatim, walaupun kita kesian anak yatim, walaupun Nabi suruh kita pera anak yatim, jangan awak jahat ke anak yatim, tapi Abu Abdullah berpesan, kata anak yatim kena juga ajar. Dia bak kesian, tapi dalam bak mayang ni kena ajar juga, dan dipukul dia dengan pukulan yang lemah, pukulan yang sedikit, pukulan yang ringan. Tu dia pesan. Anak yatim pun walaupun tak memayang anak yatim memang Nabi suruh pera molek anak yatim ni. Tu silap-silap hari bulan pera anak yatim bahan neraka kita. Ana berkasa dengan anak yatim. Tapi dalam kisah semayang ni, Abu Abdullah kata tetap kena pakai juga peraturan ni, hukuman ni kena pakai juga dalam bab mayang anak yatim, kena pakai juga. Walaupun hadis-hadis suruh buat baik pada anak yatim, tapi apabila bab mayang ni anak yatim kena juga, iaitu dipukul mereka dengan darban khafifan, dengan pukulan yang ringan, tuan-tuan. Pukul ringan, pukul ringan maknanya kena juga ajar anak yatim. Ini tengok, jangan siapa tahan mak ayah oleh kerana sayang ke anak sangat, belalah dia nak jadi apa kecil lagi, tak memayang tak apalah, besar bila-bila dia pandai lah semayang tu. Banyak ibu bapa ni kerana sayang sangat ke anak tadi, tak semayang, belalah tak apalah. Ada siapa tahap tu kesalahan lain tak boleh semayang tak apa. Itu yang silap, tak menepati dengan Nabi semayang hak tak boleh kan. Tu hak lain tak apa lagi. Hak semayang ni yang perlu diutamakan, tuan-tuan. Tu kalau kita nak ikut Nabi gitulah. Kalau kita nak ikut Nabi, semayang lah yang paling awal sekali Nabi start dengan pukul sini. Hak dia beritahu secara khusus boleh pukul anak kan semayang. Kita tak anak semayang tak semayang tak ada masalah. Kita pukul anak kerana pecah kakak rumah itu lah, pecah cermin almari, itu mulia pula bak pecah remote control, remote control pecah, baru kita kata tak maya tak apa.
Kita katok kan main beruh besi ke kereta dia caloh habis. Beruh besi tu. Kemudian beruh juga. Tengok ayah dak beruh. Tengok ayah dak beruh kereta sama. Akhirnya beruh besi hak ada tu. Beruh ke kereta habis caloh. Pihak lalu. Ini kita kadang-kadang tak ikut Nabi kita ni tuan-tuan. Kita pukul melibatkan perkara yang bukan semayang tadi ni. Jadi apabila kita lihat lagi pandangan para ulama lagi, iaitu seperti Al-Imam Athram, dia pernah melihat Abu Abdillah disoal dia mengenai guru yang memukul budak-budak. Pernah dia mendengar orang soal Abu Abdillah ini mengenai guru yang memukul budak-budak macam mana? Cikgu sekolah gotang budak-budak. Apa kata Abu Abdillah? Katanya ala qadri zunubihim wa yatawaqqa bi juhdihi ad-darb wa in kana saghiran la ya'qil fala yadribu. Adakah guru boleh pukul budak-budak sekolah? Anak-anak didikan dia lah. Jawab Abu Abdillah, dia kata mengikut kadar dosa dia, salah dia boleh ikut kadar dia. Kalau salah kecil sangat, mana janganlah papah belakang tu. Allah, kali pukul kok tak cukup ngegotang, cari nyapu pulak dalam jambang tu. Pukul kok Allah. Ada dah. Ada setan dah nak masuk. Katok kok tak berhenti, dan katok ada jenis perangai gitu. Bila katok tak berhenti dah, kena cikgu lain pula mari pegang. Dia kira masuk rasuk dah. Tanya dah apa jadi tak sedar kita. Kita bukan katok orang, kita katok setan yang ada dalam tubuh dia tu. Padahal dia tu setan. Ada ramai ni cikgu yang bahasa gitu ni. Dia tanya apa cikgu tak sedar katok budak sampai lembek. Bukan kita katok budak, kita katok setan. Dia tu setan rupanya. Setan katok setan mana. Nak kita tahu ni masalah kita kata hari ni. Pak itu kena tengok salah besar mana. Salah budak tu. Asal mana salah ni? Kira matematik itu dikira besar dah. Salah kira, salah ngira dah. Salah ngira matematik, dah ingat sipin nang tu. Bahan muatan nyapu pula. Tak cukup tu ambil kayu oki pula. Nak kabur ni lah. Kita kata bahawa Abu Abdillah memesan tuan-tuan bagi guru. Mana-mana yang menjadi guru malam ni, dia dengar malam ni, biar kita dengar pesanan Abu Abdillah. Dia kata nak pukul anak-anak didik kita, anak murid kita mengikut kesalahan dia, mengikut dosa dia. Dosa dah yang buat tu dosa ke tak? Dosa ke tak? Dah ingat si pinang dosa ke tak? Kalau tak dosa yang ada kata saya nak kabur itu. Kita tak kira sangat dosa ke tak ni. Kira lepas dulu kemarahan kita. Dia kata ala qadri zunubi. Mu nak pukul anak muridmu boleh, tapi ikut kadar dosa dia. Dosa tak di sudut agama. Dosa ke tak kawan tu? Ini masalah yang dilihat di sini. Dia cuba ajar pada guru ni. Wa yatawaqqa bi juhdihi darb. Dia kena tahan dia sekuat hati daripada memukul. Makna kena tahan, jangan win. Siapa pukul budak tadi. Makna seboleh-bolehnya tahan, kawal dia daripada memukul. Wa in kana sawiran, kalau budak tu masih kecil lagi, la yaqil, belum mikir lagi, fala yadribu, jangan dia pukul sama sekali. Ni kaedah yang disebut oleh Abu Abdillah, tuan-tuan, yang boleh kita faham adab-adab bagi guru dengan budak-budak ini. Jadi berbalik kepada kedua ibu bapa dan juga pengasuh dan pendidik ini, tuan-tuan, yang mana kita sebutkan pada malam ini bahawa keperluan menggunakan akal dan juga sabar ini adalah perkara yang paling awal sekali sebelum nak pukul budak.
Kena mikir ni, guna akal, kena guna otak, kemudian lagi kena sabar, jangan cepat. Ni perkara yang perlu ada pada kedua ibu bapa untuk nak merawat masalah budak tadi. Bila kita tahu demikian, kita dapati bahawa budak pada masa ini mereka dalam proses nak besar body baru nak naik masa ni, dan juga akal dia nak berkembang. Sebab itu para ulama kata, dengan sebab banyaknya katak dia boleh menyebabkan punah body. Ya, baik atau kita kata, itu kita kata jangan jadi tabiat. Sikit-sikit kau nak katuk, sikit-sikit nak katuk, jangan jadi tabiat. Dia kata ni, dia kena tahan diri, kerana budak baru nak membesar, body baru nak naik. Bila kita katuk, dia boleh jadi cedera, boleh jadi body itu tak membesar. Tangan jadi kekok gitu, kah kena katuk, kaki jadi tepang, jalan ngesok tewing kali jalan dak. Tu nak kamu mana budak-budak bukan gagah sangat, no. Tulang dia bukan gagah sangat, kita bahan tu serius lah, no. Ni kena tengok molek ni, pengkat body baru nak membesar. Kalau kita kerek bahan, jawapannya dia boleh menyebabkan punah mana-mana anggota tadi, rosok anggota. Katuk dengan kayu, ambil kayu, katuk. Katuk ingatkan habis itu. Budak-budak kan kena katuk, tidak kabur, sakit tak sakit. Ada seminggu, tengok nanu kaki, rupanya hak katuk hari itu ada paku. Baru tahu ada mak ayah ni dah katuk, lambat temu, apa ada pelepohnya dia ambil. Ya, ini bahasa mak ayah tahu saja dah. Mata nampak apa? Nampak apa benda? Orang nampak pelepohnya, bahan pelepohnya. Ada kayu api, bahan kayu api. Jumpa tak kira dah. Ada paku tak kira dah. Katuk kawan tu. Minggu apa nanu kaki. Pergi ke hospital, doktor atau tak boleh dah ni, kena kerak dah. Ya, karak masuk habis dalam kaki. Nah. Kerak kau tengok tak ada kaki. Temu ayuh tu anak kata dia. Anak kata kita tak ambil wak dah. Wak mula kaki kita je. Ada anak gitu. Ada kaki tu, mang tak ada kaki. Ya kayuh je, kita tak ambil wak mula. Kita wak dia, wak mula kaki kita nak tukar mula, dia kata. Ada. Ayuh dia tengok begitu, bunuh dia. Sedih tengok anak dalam keadaan gitu. Ni kita kata tak guna otak masa nak katuk, tak pakai otak. Budak-budak tu hilang anggota baru musdah. Katuk jadi lengan tak besar-besar, body hak lain besar, kepala besar, habis lengan jadi halus kengek gitu. Dah mau nak kata pun dah. Ini yang kita kata wahai peringkat ini, otak itu kena kawal. Kerana mereka sedang membesar tuan-tuan, dan pemikiran mereka pun pada masa itu masih lagi berkembang. Dia nak sedang belajar ni. Oleh kerana itulah kita nak sebutkan pada malam ini bahawa pukulan itu samalah ibarat seperti meletakkan garam di dalam makanan saja tuan-tuan. Mana kita nak kata anak itu macam garam duduk dalam makanan, banyak masih pekuk, tak kata langsung tahu hebat. Dia kena faham molek kita ni. Jangan parut garam tak banyak. Ada orang bergaram banyak, tak ada masuk buh garam, cekok buh garam. Dia bukan nak rendang ikan masin. Itu kabum katuk dalam pendidikan anak-anak samalah seperti bubur garam dalam makanan tuan-tuan. Tak ada katuk langsung tahu hebat tak sedap, makanan pun tak bagus.
banyak sangat kapok hari-hari ya dia tak takut dah tau. Dia tak takut. Kita balik di rumah kau ya buat air je pula lidi ayo kata lah. Tau. Tu banyak garang sangat panggil. Banyak garang sangat jadi dah rasa benda kalish body tu kalish dah tau. Nak kau siapa tahap tu berat tu. Sebab itu katok ataupun pukul piak ni macam garang dalam makanan tuan-tuan, semacam mana garang ini dibubuh sedikit saja untuk mengubah rasa makanan, untuk menyedapkan makanan tuan-tuan. Begitulah pukulan yang sedikit itu yang memberi manfaat, yang ada faedah. Maka inilah yang dituntut dalam proses pendidikan anak-anak tadi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana yang kita nak sebutkan bahawa pukulan ini ada kerana keperluan pendidikan saja. Dia bukan kita nak balas dendam. Bukannya hobi. Pukulan ni bukan hobi. Dia ada kerana keperluan. Macam garang tadi, keperluan. Tak bubuh dia. Saya tahu hebat. Sebab itu pukul pun gitu juga. Ada rotang pun gitu juga. Dia hanyalah sekadar keperluan saja. Keperluan ni tak banyak. Orang tak nak banyak garang ni. Ada orang makan garang saja. Ada. Orang dulu tak ada makan nasi dengan garang tu. Ada dulu. Mereka dulu tu maknanya miskin sangat tu. Makan nasi dengan garang. Ada. Mereka lama dulu. Anak-anak kita ni tak ingat dah. Benda begini ni pekak dulu ada orang kau miskin sangat tak nak nasi makan garang. Mbak tengok ada makan garang tak urut orang tu tak ambil garang ni tak urut dia lembek gitu tak urut tak percaya pergi kapal orang asli kalau bekalan garang tak cukup urut yang lembek lah ke tak urut mak tu garang ni penting. Kalau kita air keluar banyak berok cahaya ke apa dia biar air garang kerana benarnya dia menguatkan garang ni sebenar. Tapi makan garang banyak darah tinggi masalah lain pula. Itu ada kerana dia kata keperluan garang tu kerana darurat saja. Jadi bagi ibu bapa ini dia kena faham bahawa terlalu banyak pukul dia sebenarnya mengurangkan kehebatan. Jadi budak tak takut. Tak main katok semua hari-hari. Dia tak takut. Yang menyebabkan kesannya hilang. Banyak sangat katok hari-hari. Jadi dia tak rasa takut. Hebat hilang. Kesan pun tak ada. Cuma di akhir ini kita nak membawa suatu riwayat daripada Imam Daraqutni daripada Anas radhiyallahu anhu, di mana baginda Nabi SAW bersabda tuan-tuan, suruhlah anak kamu sembahyang ketika berumur 7 tahun dan pukullah dia sehingga 13 tahun. Jadi dalam bab sembahyang ini kita boleh faham bahawa 3 tahun Nabi benarkan ibu bapa pihak anak dak sembahyang. Start pada tahun 10, 11, 12 masuk 13 habis. Itu peringkat pukul tuan-tuan. Pada 13 pihak juga jawapannya boleh tengok boleh tengok pas pada 13 pihak ngelidi ni bahan pelopohnya tu boleh faedah kamu pas 13 waktu Nabi kata waktu pihak 3 tahun je itu sampai umur 13 tu ada masa tu berarti tidak membayang yang ada pihak ni dah kerah dah ni dia kata apa ke golok lah tu tak main sikit ada helmet yang katok dengan helmet nak kabur ni pekat 13 ke atas pekat lawan orang dah. Kerana itu hadis ini menyebut bahawa pekat benda kerana tak mayan 3 tahun ini yang dipahamkan oleh para ulama daripada hadis yang telah kita baca pada malam ini tuan-tuan. Itu saja. Minggu depan kita lihat pula jumlah pihak banyak mana. Bila ulama kata boleh pinyak umur 10, jumlah nak beri itu banyak mana? Nak faham pakai lembek kawan tu ke mana? Ini kita tengok minggu depan
peraturan jumlah banyak mana nak pihak anak-anak. Ini saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.